Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Hari ini Uncle akan share lagi beberapa tips ataupun sharing mengenai isu perundangan syariah ataupun isu mengenai hak keluarga Islam di dalam undang-undang syariah. Jadi hari ini Uncle akan share mengenai 9 tuntutan isteri ataupun bekas isteri terhadap si suami setelah berlakunya perceraian. Apakah hak-hak yang boleh dituntut oleh seorang bekas isteri terhadap bekas suaminya apabila berlaku perceraian? Okay. So, hai Sailen Ramli. Assalamualaikum. Sailen Ramli. Saya ialah isteri kepada Sufyan Ismail. Selalu akan bersama-sama dia buat video live untuk sama-sama bagi pencerahan kepada isu-isu yang selalu dia utarakan. Jadi bila dia bercakap tu, dia akan bercakap selalunya secara teori mengenai undang-undang syariah, undang-undang keluarga Islam. Jadi bila orang di luar sana dengar, dorang a little bit confused. Jadi so am I here untuk transform sikit dia menjadi lebih lebih informal, tidak berapa serius. So orang ramai lebih memahami isu-isu yang kita utarakan. So hari ini kita mau cerita isu berat juga, iaitu 9 kan? Ya, 9 tuntutan, 9 jenis tuntutan yang boleh dipohon oleh bekas isteri apabila telah berlaku perceraian. So sekejap lah ya. Kalau orang yang bercerai ni, dorang bingung kan, dorang tak tahu apa yang dorang mau tuntut. Lepas tu dorang akan risau lagi pasal kos. Kos masa tuntutan-tuntutan tu kan. Betul. Jadi mungkin nanti kita macam mana, mungkin kau boleh discuss atau explain macam mana dia boleh jadi pro and contra lah. Kan? So lah, jadi mungkin macam mana perjalanan discussion kita hari ini. Dia akan explain semua 9 tu secara rumusannya. Lepas tu nanti satu-satu kita akan discuss. Lepas tu kita selit-selitkan dengan case story, tuntutan-tuntutan yang sudah berjaya dibuat oleh So itu yang actually Uncle mau sharing mengenai experience Uncle di dalam menangani isu kes ini, yang supaya boleh jadi kamu punya penunjuk aras lah terhadap kes-kes dalam tuntutan selepas berlaku perceraian. Secara umumnya ada 9 tuntutan yang boleh dituntut oleh seorang wanita tu ataupun bekas isteri apabila berlaku perceraian. Apakah tuntutan-tuntutan tersebut? Yang pertama, kebiasaan apabila berlakunya perceraian. So perkara yang pertama boleh dituntut oleh seorang bekas isteri itu adalah tuntutan nafkah iddah. Apabila berlaku perceraian, nafkah iddah ni boleh dituntut di mahkamah. Berapakah lama tempoh iddah tu? Adalah tempoh 3 bulan. Maksudnya nafkah iddah ni dituntut setelah berlakunya talak ataupun perceraian. Apabila ada sudah perintah cerai, maka seorang isteri itu layak untuk membuat tuntutan nafkah iddah. Itu adalah tuntutan yang pertama, boleh dituntut. Selain daripada nafkah iddah, tuntutan yang kedua, kebiasaannya seorang isteri itu tuntut adalah nafkah anak. Tapi sebelum membuat nafkah anak tu, kebiasaannya seorang isteri itu akan membuat tuntutan hak jagaan anak atau lebih dikenali dengan hadanah. Maksudnya hak penjagaan kekal terhadap seorang anak tu. Itu adalah tuntutan yang kedua selalunya dalam mahkamah syariah. Yang kebiasaannya yang Uncle handle, pertama nafkah iddah, lepas tu dia akan tuntut anak. Biasanya lah seorang isteri ni, bekas isteri ni
Selepas dia tuntut anak, dia tentu akan tuntut nafkah anak. Sebab apa? Apabila dia sudah mendapat hak jagaan anak, dia akan tuntut nafkah anak. Sebab nafkah anak ni adalah kewajipan seorang bapa daripada semasa perkahwinan sehinggalah selepas berlakunya perceraian. Iaitu nafkah anak ni adalah sehingga umur 18 tahun. So selalu orang tanya, uncle, macam mana ni anak sudah 18 tahun tapi dia masih lagi di dalam pengajian, contohnya masih masuk U. So nafkah anak bagi umur yang 18 tahun adalah dah dipohon oleh anak itu sendiri terhadap bapa dia. Walaupun benda ni kadang-kadang agak orang cakap mustahil lah, agak jarang berlaku lah apabila anak tu memohon nafkahnya tu terhadap bapa dia. Ya, memang betul uncle belum pernah lagi handle case yang menuntut nafkah anak daripada seorang anak lah. Itu memang uncle akui. Nafkah anak dari seorang anak? Ya, maksudnya apabila anak tu sudah umur 18 tahun, dalam undang-undang anak tu sendiri yang umur 18 tahun tu perlu memohon ke mahkamah untuk mendapatkan nafkah anak. Jadi benda ni memang jarang berlaku. Mungkin ada berlaku, tapi dia jarang. Selalunya yang biasa menuntut ni memang bekas isteri lah. Tapi dalam undang-undang memang begitu. Apabila umur anak sudah 18 tahun ke atas, cukup umur, maka tuntutan nafkah anak tu, seorang ibu tu dia tidak boleh tuntut. Dia kena tuntut nafkah anak yang di bawah umur 18 tahun. Okey, itu adalah 3 sudah uncle sebut mengenai tuntutan di mahkamah bagi seorang isteri yang telah bercerai. Yang keempat tu apa? Okey. Biasanya yang keempat, apabila ada nafkah anak, dia mesti ada cerita tunggakan nafkah anak. Selalu orang tanya, uncle, apa tunggakan nafkah anak? Semasa di dalam perkahwinan, seorang suami ni ataupun bapa ni dia culas dalam bagi nafkah anak. Mungkin ada bagi, tapi tidak cukup. Apabila contoh dalam nafkah anak tu dia berjaya memperolehi untuk satu orang anak tu contoh RM500. Tapi semasa di dalam perkahwinan, bekas suami ni atau bapa budak ni cuma bagi RM100 atau RM200. Maka apabila nafkah terkini tu yang dia dapat RM500, bermaksud ada RM300 sebulan tunggakan. Kalau contoh bapaknya yang waktu dalam perkahwinan tu bagi RM200, so RM300 tu boleh dituntut seawal anak tu lahir. Contoh anak tu lahir tahun 2000 ataupun anak tu lahir tahun 2010, contoh dia. So selama 10 tahun tu dia boleh tuntut. Bayangkanlah 10 tahun darab 12 bulan, ada 120 bulan, darab dengan RM300 baki daripada yang dia selalu bagi itu. Itu yang dimaksudkan dengan tunggakan nafkah anak. So itu sudah merupakan tuntutan yang keempat. Apabila ada nafkah anak dan tunggakan nafkah anak, sudah pasti ada tunggakan nafkah isteri. Apabila kita mendapat satu amount dalam nafkah edah tu, contohlah nafkah edah tu telah ditetapkan mahkamah sebanyak RM1,000. Contoh. Tapi dalam perkahwinan ni, suami ni tidak pernah bagi RM1,000. Mungkin dia ada bagi, tapi 200 ataupun 300 lah. Contoh. Paling senang kita cakap 200 lah. Mungkin suami itu bagi dalam sebulan, dalam tempoh 10 tahun kahwin. So maksudnya tunggakan nafkah isteri itu adalah sebanyak RM800. Selama 10 tahun. 10 darab 12 bulan ada 120 bulan darab 800. Itulah tunggakan nafkah isteri yang boleh dituntut oleh seorang bekas isteri. Okey, yang itu merupakan sudah tuntutan yang boleh dituntut, tuntutan yang kelima. Okey, selepas tuntutan tunggakan nafkah anak. Yang keenam, ini yang paling famous seorang isteri tuntut, yaitu harta sepencarian. Ini yang keenam. Harta sepencarian ni sangat famous di mahkamah syariah apabila berlakunya perceraian. So di dalam tuntutan harta sepencarian, kena ingat, bukan sahaja isteri boleh tuntut nafkah si suami juga boleh tuntut harta si isteri. Yang penting harta ini wujud semasa dalam tempoh perkahwinan. Sama ada harta itu dibeli secara solo oleh pihak-pihak ataupun berdua. Okey, kena ingat. Banyak orang keliru, dia cakap ini rumah saya beli, 1 sen duit kau tiada hak terhadap rumah ini.
selalu yang bercakap ni laki lah. So, andaian dakwaan tu adalah silap. Sebab apa? Di dalam undang-undang syariah, harta pencerian ni adalah harta yang dimiliki di dalam tempoh perkahwinan, sama ada usaha tunggal ataupun usaha bersama. Usaha tunggal yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah yang telah dibeli oleh satu pihak seorang diri. Contoh suami lah. Sebab isteri itu suri rumah. So that means dia saja yang membiayai atau membayar rumah tersebut. Kalau rumah lah, kalau tanah lah. Ingat, dalam harta pencerian, walaupun isteri ini tidak bekerja, tidak menyumbang sesen pun, dia masih berhak terhadap harta tersebut di bawah undang-undang, yaitu sumbangan tidak langsung. Okey? Yang itu kita kena faham. So, seorang suami itu perlu faham tentang perkara ini, undang-undang syariah ini. Harta pencerian adalah layak dimiliki oleh seorang isteri seandainya harta itu dimiliki di dalam tempoh perkahwinan. Ada lagi yang tanya, "Uncle, macam mana harta ni dimiliki sebelum perkahwinan? Adakah dia layak untuk mendapat harta pencerian? Contohnya rumah." Jawapan dia mengikut fakta. Contohnya di dalam tempoh perkahwinan, harta tersebut telah ditambah. Contoh, Uncle bagi contoh senang, rumah lah. Waktu dorang kahwin, rumah ini sudah dibeli oleh si suami. Tapi setelah berlaku perkahwinan, rumah ni telah diubah suai. Renovation, dapur makin besar. Mungkin dulu 1 tingkat, sekarang jadi 2 tingkat. So, yang 2 tingkat tu, apabila berlakunya 2 tingkat tu di dalam tempoh perkahwinan, penambahan building tu di dalam rumah tu, itu boleh dituntut harta pencarian. Maksudnya, contoh rumah daripada 1 tingkat bertiang tiba-tiba jadi 2 tingkat. So, tingkat yang di bawah tu, yang wujud semasa dalam tempoh perkahwinan tu, itu merupakan harta pencarian. Itu kita kena faham. Uncle bagi contoh lagi di dalam usaha tanah lah. Contoh sebelum berkahwin, laki dia ni ada tanah ataupun isteri dia ada tanah, cuma belum diusahakan. Apabila berlaku dalam perkahwinan, si suami itu atau si isteri itu mengusahakan penanaman, contoh kelapa sawit atau penanaman getah. Jadi harta pencarian di sini adalah usaha penanaman getah atau kelapa sawit itu. Itu adalah harta pencarian. Walau bagaimanapun, tanah yang dimiliki sebelum berkahwin itu bukan harta pencarian, tapi usaha ataupun hasil daripada perusahaan bersama ataupun tunggal dalam tempoh perkahwinan tu, itu dianggap sebagai harta sepencarian. Di dalam harta sepencarian ni, Uncle ulang balik, bukan semestinya isteri tuntut suami, suami juga boleh tuntut kepada si isteri. Okey, kena faham benda tu Okey, itu merupakan tuntutan ke-6. Bagaimana pula dengan tuntutan yang seterusnya? Ini juga tuntutan yang paling famous sekali di mahkamah, yaitu muta'ah. Muta'ah ni merupakan satu tuntutan yang dipanggil sagu hati disebabkan berlakunya perceraian. Muta'ah bukan kahwin muta'ah, tapi tuntutan muta'ah, maksudnya sagu hati terhadap seorang isteri yang telah berlakunya perceraian disebabkan oleh suami. Contoh bercerai, walaupun isteri itu minta fasah, kita kena faham, jangan ada isu apabila isteri minta fasah, isteri itu tidak layak untuk menuntut muta'ah. Itu merupakan satu dakwaan yang silap. Sebab apa? Di dalam undang-undang, isteri tidak boleh memohon muta'ah apabila perceraian itu disebabkan oleh si isteri sendiri. Biasanya dalam cerai huluk sesuai. Contohnya isteri itu tidak suka sudah sama laki dia, so dia bayar dalam amount tertentu kepada suami. Dia cakap dia minta cerai sebab dia tidak suka sudah sama laki dia. So that means dia perceraian ini disebabkan oleh si isteri itu sendiri.
Okey, golongan isteri yang macam gini ni, dia tidak layak untuk tuntut muta'ah. Dan uncle yakin, sedangkan dia berani cerai huluk bagi duit sama suami, dia tidak akan tuntutlah muta'ah. Okey? So, itu kena faham. Ada yang cakap, orang fasa mana layak tuntut muta'ah. Dia kena tengok juga fakta kes. Seandainya fasah tu disebabkan oleh perlakuan si isteri, dia boleh tuntut perlakuan oleh isteri, maksud dia tidak boleh tuntut muta'ah lah. Tapi kalau perceraian tu disebabkan oleh suami, dia layak untuk tuntut muta'ah. Okey. So muta'ah ni dia banyak ada case story dia, di mana tuntutan tertinggi itu kita boleh rujuk di mana-mana Google. Tapi nanti Uncle ceritalah. Uncle mau cerita yang ke-8 pula. Apa tu? Yang ke-8 ni adalah tuntutan hak tempat tinggal. Yang ini yang perlu kamu tahu. Biasanya apabila bercerai, suami ni mandai-mandai ni halau isteri ni di dalam tempoh iddah. Ini kesilapan yang sangat-sangat silap. Suami di dalam tempoh iddah tidak berhak menghalau isteri. Kalau dia mau kasih keluar isteri daripada rumah kelamin yang dia dakwa tu rumah dia, hak dia, dia kena sediakan rumah sewa. Faham? Sebab isteri layak untuk mendapat hak tempat tinggal dalam tempoh iddah 3 bulan bagi seorang isteri yang tidak mengandung, dan tempoh iddah orang yang mengandung ni adalah sehingga melahirkan anak. Maksudnya dalam tempoh iddah tu, seorang isteri tu layak mendapat hak tempat tinggal. Jadi kalau ada suami tu menghalau si isteri, dia wajib menyediakan tempat tinggal dalam tempoh iddah. Kena faham wahai suami. So, jangan kalau kamu mau jimat, tak payah halau dia. Biar dia stay rumah tu sampai habis iddah. Barulah kamu boleh suruh keluar. Kena faham? So, apakah tuntutan yang ke-9 yang jarang orang tahu? Yang ini jarang orang tahu. So, Uncle sekarang kasih tahu, yaitu tuntutan ganti rugi perkahwinan. Banyak orang tak faham apa dia ganti rugi perkahwinan. Tuntutan ganti rugi perkahwinan. Uncle bagi contoh macam begini. Contoh di dalam perkahwinan tu, kamu ni telah membuat satu pinjaman, di mana pinjaman tu, pribadi kamu tu, khas untuk kamu serahkan kepada suami kamu, mungkin untuk buat modal dia berniaga. Okey? Ataupun dia suruh pinjam kamu duit untuk membuat renovation rumah, dan dia janji duit yang kamu pinjam tu dia yang bayar konoknya. Tapi bila kamu buat pinjaman, enggak juga dia bayar-bayar. So, benda ni kamu boleh tuntut di mahkamah syariah. Okey? Dalam ganti rugi perkahwinan. Paling simple macam gini. Si suami tu menggadaikan emas kamu. Sudahlah emas ni kamu dapat daripada ibu kamu kah, bapa kamu kah? Rupanya suami pergi gadai sebab dia ni mau pinjam kono duit. Dan gadaian tu berlaku di pajak gadai lah. So, risit tu kamu simpan. So, benda ni kamu boleh tebus semula di dalam tuntutan ganti rugi perkahwinan. Okey, kena faham? So, mau ganti rugi perkahwinan ni kena ada dokumen lah. Jangan pakai air liur saja tuntut di mahkamah. Maksudnya, kena ada dokumen. Kalau emas digadaikan, kena ada surat pajak gadai. Kalau kamu buat loan pribadi, kena ada surat loan pribadi tu, mungkin bank rakyat punya dokumen kah? Kan? Uncle tahu sebab apa kamu yang buat loan, tapi ada mutual understanding pinjaman tu kamu bagi kepada suami. Ingat, bagi orang yang bakal menolong suami dia ni, bila kamu membuat loan tu, pastikan kamu buat loan tu dan kamu serah duit tu melalui online banking. Maksudnya ada bukti yang duit kamu pinjam ni, kamu salurkan ke akaun si suami. Jangan pula kamu cakap kamu ada bagi secara tunai. Sebab benda ni perlu beban pembuktian terhadap saksi yang melihat kamu serahkan cash tersebut kepada si suami. Sebab kalau tidak, benda ni pun tidak boleh dituntut. Sebab apa? Kamu buat loan tu satu hal. Loan yang kamu buat tu macam mana kamu mau buktikan yang kamu serahkan kepada si suami. Kan? Benda ni perlukan pembuktian. Paling senang adalah
Contoh kamu loan 100,000, suami mau pinjam 50,000, contoh 50,000 untuk kamu. So, kamu transfer ke akaun si suami. So, transaksi akaun terhadap 50,000 tu boleh dituntut apabila berlakunya perceraian. So, Uncle kira semua ada tuntutan tu ada 9. 9 ni kamu boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. Okey, faham ah? Kita ada 9 boleh tuntut. Pilihlah daripada 1 hingga 9 mana yang kamu mau. Cuma yang nombor 8 tadi tu, yang tempat tinggal tu, itu jarang orang tuntut sebab itu orang well known. Mahkamah akan beritahu, okey, kamu dalam edah ni kena sediakan tempat tinggal. Jangan pandai-pandai menghalau si isteri. Yang itu kebanyakannya jarang orang tuntut di mahkamah sebab itu well known. Tapi ada juga yang tidak tahu, yang berani-berani pergi halau tu si bini keluar daripada rumah sedangkan masih dalam tempoh iddah. Benda ni kadang-kadang melibatkan orang yang berpendidikan tinggi pun ada, yang sanggup halau isteri dia, belum cerai lagi ni, sudah halau bini dia. Sedangkan dalam hukum atau undang-undang, isteri yang telah dicerai pun wajib diberi tempat tinggal semasa dalam tempoh iddah. Jadi dalam semua 9 tu, mana satu yang the first thing kena tuntut? First yang kena tuntut adalah nafkah iddah. Sebab itu merupakan nafkah dalam tempoh iddah. Itu yang paling first orang akan filekan. Yang kedua adalah selalu orang filekan ni hadanah. Sebab hak penjagaan anak. Bagi uncle, hak penjagaan anak ni adalah hak ibu dan bapa. Bagi uncle, benda anak ni tidak perlu direbutkan. Sebab benda ni adalah hak berdua. Cuma inilah yang selalu terjadi apabila berlakunya perceraian. Anak ni dijadikan mangsa untuk medium balas dendam di dalam tuntutan hadanah. Jadi itulah benda yang kadang-kadang menyebabkan satu pihak tu amat kecewa apabila berlakunya perceraian. So, bila orang tanya apakah first yang perlu dituntut adalah nafkah iddah. Yang kedua, kebiasaan yang orang tuntut adalah muta'ah. Kau bilang tadi hadanah. Itu kebiasaan hadanah. Tapi kalau uncle advice adalah muta'ah. Sebab hadanah ni, apabila kita tidak membesarkan isu hak penjagaan, benda ni akan lebih harmoni. Sebab apabila ada buat tuntutan hadanah, isu merebut anak ni akan timbul. Tapi benda ni boleh dituntut. Selalunya memang ada tuntutan hadanah ni. Kadang-kadang orang tuntut hadanah ni, contoh lelaki kan, dia tuntut dia mau balas dendam je, bukan dia mau jaga betul-betul pun. Betul. Selalunya lelaki yang tuntut ni dia, kita well known lah, bukan orang cakap 80% lelaki ni jarang akan jaga anak. Selalunya akan jaga ni ibu mereka. Tapi ada juga kan yang itu. Kebanyakannya lah. So bagi mereka suami yang berhajat untuk memfailkan hak penjagaan anak, kamu sepatutnya kalau mahu menang dalam kes tersebut, dapatkan seorang peguam untuk kamu tahu macam mana hak kamu sebagai seorang bapa dapat menjaga anak melalui combination tuntutan. Especially kalau wife dia sudah kahwin kan? Yes. So, benda ni sebelum kahwin pun kamu boleh buat tuntutan combine. Jadi, agak mustahil untuk seorang klien tanpa peguam boleh membuat tuntutan bergu ni. Sebab tuntutan bergu ni pun jarang-jarang dibuat oleh orang awam. Selalunya peguam yang mahir atau faham sahaja akan membuat tuntutan hadanah daripada pihak plaintiff seorang bapa tu melalui bergu. Bergu ni maksudnya berpasangan lah. Jadi lah kalau maybe you want to share your case story pasal tuntutan-tuntutan yang kau sudah buat, pernah buat kah? Okey. Yang sudah berjaya kau dapatkan tuntutan tu kah? Berapakah?
bukan siapalah, kes apakah yang Okey. menarik untuk orang dengar. Okey, Uncle mau share beberapa tuntutan yang Uncle pernah buat adalah setakat ni tuntutan tertinggi yang Uncle berjaya dapat bernilai RM90,000, di mana RM90,000 tu berbentuk aset. Mungkin boleh cerita pasangan tu apa dulu? Pasangan suami dua-dua isteri, kaki tangan awam lah. Lepas tu ada berapa orang anak? Waktu tu Uncle handle lebih kurang Uncle mewakili pihak bekas isteri, di mana dorang ni mempunyai 4 orang anak lah. Macam tu, anak pun sudah besar-besar. Yang di bawah umur mungkin ada 1-2 orang saja. Tapi Uncle hanya mewakili klien Uncle ni yang wanita ni dalam tuntutan muta'ah. Jadi isteri ni pun kerja juga? Isteri juga seorang kaki tangan awam, frontliner. Lepas tu jadi diorang bercerai kenapa? Bercerai disebabkan oleh masalahnya Uncle tidak handle kes cerai, tapi perceraian tu adalah disebabkan oleh syikok ataupun ada berlaku ketidaksefahaman. Boleh Uncle kata berpunca daripada suami juga perceraian tu berlaku. Okey. Jadi selepas berapa lama orang bercerai tu baru dia buat tuntutan tu, dan macam mana dia boleh terfikir mau buat tuntutan tu? Sebenarnya begini, dorang buat tuntutan ni, dia ni pernah buat tuntutan sendiri, tapi kes ni tidak berjalan selama berbulan-bulan, mau dikatakan dekat setahun lah. Jadi tuntutan dia tu terbengkalai terlalu lama, menyebabkan dia ni jumpa Uncle. Dia cakap, Uncle, saya mau lantik Uncle sebagai peguam. Kes saya ni sudah lebih kurang 6 bulan dia tidak jalan. Oh, artinya dia sudah buat sendiri. Buat sendiri. Dia pergi mahkamah. Okey. Dia pergi buat tuntutan sendiri. Yes, lepas correct. tu dia Kes terlampau dia, lama. ya, kes dia terlampau lama, Macam mana tidak dia ada kena panggil progress. kah macam mana tu? Ya, lebih kurang macam gitulah, tidak kena panggil apa semua. Oh, baru so jumpa maksudnya dengan ada proceeding case yang dia tidak ketahui macam mana mau buat. Yalah, So benda ni dia susah. jadi pending. So dia jumpa Uncle untuk Uncle handle case ni. Alhamdulillah Uncle handle case ini dan berjaya mendapat nilai RM90,000 aset. Dan Uncle sudah tukar dia punya penyata tuntutan tu daripada awal, di mana Uncle cuba untuk modified. Ikut asal klien ni dia cuma tuntut RM30,000 tau. RM30,000 saja. Uncle up pergi RM90,000. Tapi dia bukan cash kan? Actually Uncle dapat bukan cash berbentuk aset. Oh, aset. Dia asalnya ni dia tuntut silap Uncle dalam 30 ke 40,000 ke 50,000 begitu. So bila dia jumpa Uncle up lagi pergi 90. Alhamdulillah benda tu berjaya, di mana Uncle telah berjaya swap nilai RM90 tu melalui share sebuah rumah. RM90,000. RM90,000 tu share dengan sebuah rumah lah. Muta'ah. Muta'ah dia tu. So Alhamdulillah benda ni orang cakap satu pencapaian yang agak tinggi. Kalau di Sabah ni boleh dapat muta'ah sebanyak RM90,000 lah. So Uncle mau share juga, nilai tertinggi muta'ah setakat ni di Malaysia di dalam jurnal hukum adalah RM3 juta. Kita boleh cek di dalam jurnal hukum, di mana tuntutan bekas isteri itu adalah sebanyak 10 juta, tetapi mahkamah tinggi syariah membenarkan RM3 juta terhadap tuntutan muta'ah bekas seorang isteri. Jadi rumusan dia itu mungkin taklah berapa penting betul lah. Ya. Cuma rumusan dia isteri ada hak untuk menuntut. Isteri ada hak untuk menuntut muta'ah daripada seorang bekas suami disebabkan berlakunya perceraian. Tapi kalau suami dia tak kerja macam mana? Suami dia tidak kerja, kita boleh tuntut mengikut kemampuan si suami. Okey? Walaupun dia tidak bekerja, tuntutan tetap tuntutan. Kita hanya boleh tuntut mengikut kemampuan. Kena ingat, kamu boleh tuntut berapa banyak kamu mau, tapi hakim akan melihat kepada macam mana seorang suami itu mampu untuk membayar dia. So maksudnya,
Benda ni bukanlah satu perkara mudah untuk kita tuntut sesuka hati. Kita kena membuat kajian terhadap kemampuan si suami. Kalau dia tidak berapa mampu, kamu hanya boleh tuntut ikut kemampuan dia tu. Okay? So, kalau nafkah edah tu kan, nafkah edah tu orang tahu, actually orang tak tahu pun. Orang tahu itu nafkah edah. Tapi orang dah tahu macam mana nilai dia apa semua. So, apa isu dalam nafkah edah ni, tuntutan nafkah edah? Okay. Apa isu yang selalu wanita-wanita ni jumpa? Selalunya isu yang selalu dorang akan tanya uncle adalah, actually uncle, berapa nilai nafkah edah yang boleh kami tuntut? Yang layak. Itu saja yang selalu dia tanya, macam mana nilai. Sebab dorang ni, dia cakap, semasa dalam kahwin dah pernah kena bagi nafkah. Memang kena bagi duit, uncle. Tapi duit itu khas untuk beli barang rumah, bayar bil. Untuk beli kami punya keperluan memang tidak mencukupi. So, bila berlaku perceraian, benda ni jadi isu. Berapa yang saya boleh tuntut ni sebagai seorang isteri? Sebab nafkah pun, kami tidak pernah dapat nafkah untuk belanja diri kami. Kami tidak deny lah suami ni pernah belikan baju. Tapi itu boleh dikira pakai jari selama 10 tahun. Mungkin sebelah jari pun tidak habis. Jadi benda ni dia cakap, kami keliru macam mana mau tuntut nafkah edah tu. Berapa nilai yang sesuai? So, kali ini uncle mau bagi tips. Nilai nafkah edah. Nafkah edah ni sama nafkah isteri semasa dalam perkahwinan dia sama. Sama aja. So, kalau kamu pernah tuntut nafkah isteri semasa dalam perkahwinan, kamu cuma follow benda tu. Bawa pergi nafkah edah. Tapi, kebanyakan kes yang uncle handle, nafkah edah hanya dituntut bila berlaku perceraian saja. Maksudnya, sebelum bercerai, dorang tak pernah tuntut nafkah isteri semasa. So, dorang blur, tak tahu mau tuntut berapa. So, dia punya tips very simple. Dalam 1 bulan, kamu tu, isteri tu, macam mana kamu menghabiskan duit kamu dalam sebulan tu? Uncle bagi contoh. Kamu ni hidup perlukan perbelanjaan tertentu. Jadi, paling senang uncle kalau klien datang, uncle cakap, okay, kalau uncle ni bagi kamu 1,500 lah. Boleh kamu bagi uncle information macam mana 1,500 tu boleh habis. Oi, cepat dia menjawab. Saya beli ini uncle, saya beli ini, saya bayar tu, saya bayar ni, saya bayar tu, saya bayar. Apa yang kamu cakap saya bayar tu, saya bayar ni, itulah benda yang perlu disenaraikan beserta dengan bil. Contoh, kamu beli tudung. Itu merupakan satu bil. Itu perbelanjaan peribadi. Kamu beli alat makeup. Itu merupakan perbelanjaan peribadi. Kamu reload handphone ataupun bayar bil telefon. Itu confirm itu adalah perbelanjaan peribadi. Kamu driving dan kamu beli minyak kereta. Itu merupakan perbelanjaan peribadi. Kamu makan. Contoh kamu kerja. Bila kamu kerja, kamu akan makan tengah hari. Kamu akan breakfast. Itu merupakan perbelanjaan pribadi. Walaupun dia bekerja lah kan? Yes. Walaupun dia bekerja. So, dia boleh tuntut perbelanjaan pribadi dia. Okey? Maksudnya, dia cakap, itu pun kira kan? Kira. Apa yang kamu belanja pribadi itu merupakan nafkah yang perlu dibayar oleh seorang suami. Jadi, bila kamu tanya berapakah nilai yang betul terhadap seorang isteri itu, nilai itu subjektif. Contoh, orang kerja cigu tidak sama dia punya nafkah sendiri itu dengan orang kerani. Kerani pula tidak sama dengan orang suri rumah. Dan seorang suri rumah tu tidak sama macam artis. Seorang artis tu tidak sama macam pegawai kerajaan atasan. So, benda ni very subjektif. Mungkin semakin tinggi orang tu, dia akan berbelanja lagi besar. Mungkin dia pergi spa, mungkin dia pergi salon frequently. Itu pribadi dia. So that's mean setiap nafkah isteri seseorang ni, perbelanjaan pribadi seseorang isteri ni, dia berbeza-beza. Jadi paling senang kan, kalau mau tahu semua ni datang for consultation lah. Yes, paling senang jumpa pengamal perundangan lah ataupun peguam syar'i supaya lebih detail kamu mengetahui. Untuk sebab setiap orang tak sama. Yes, setiap orang tidak sama. Sebab benda ni berlainan dia punya taraf hidup. That's why itu kita ada kategori B40, M40, T20.
So benda ni kalau orang tu golongan T20, confirm lah nafkah Ya, edah dia tinggi. Hendaklah dia mau apa ni? Hendakkan dia mau yang tuntut yang B40 punya. yes. So benda sesuai ni adalah very subjektif. kepada setiap individu, tidak sama. Itu adalah berlainan mengikut keperluan seorang perempuan tu sendiri. Jadi okey, sekarang kita go to the muta'ah. Apa isu dia selalu kalau muta'ah? Apa isu yang macam bekas isteri itu kan yang mau tuntut kan? Sebelum dia tuntut tu dia banyak soalan-soalan yang akan keluar. So apa soalan-soalan antara yang lazim yang selalu orang akan tanya ni? Mungkin kita boleh discuss dalam 3 soalan kah? Okey. First, bila orang jumpa uncle tanya pasal muta'ah, dia punya soalan sama macam yang tadi Edah. Berapa? First, dia akan tanya berapa dia layak tuntut. Itu dia punya isu. First. So, untuk uncle tahu berapa dia layak, sama uncle juga, kena interview. Setiap individu tu lain. Ya, kan? berlainan. Dia ni macam mana, berapa lama kahwin, berapa anak sudah dia bagi, dia kerja berapa lama, macam mana dia tolong husband dia. Sebab benda-benda begini mempengaruhi nilai muta'ah tu. Apa aset yang sudah diorang perolehi. Benda-benda begini uncle perlu interview lah. Sampai uncle dapat kumpul semua maklumat, barulah uncle boleh decide berapakah nilai yang sepatutnya kita tuntut. Jadi benda ni dia perlukan fakta kes yang menyeluruh. Mengikut seseorang. That's why tak itu sama kan? banyak klien apabila dia buat satu pertanyaan kepada uncle, uncle saya ni mau buat tuntutan muta'ah, uncle saya ni mau bercerai, berapakah fee guaman? Itulah paling susah uncle mau jawab bila menetapkan fee guaman bila uncle nak jumpa tu orang. Sebab apa? Peguam ni dia cas fee guaman berdasarkan mengikut susah dan senangnya kes itu, mengikut fakta dia. Jadi kalau fakta kes dia tu rumit, maka fee dia tu akan menjadi lebih mahal. Dan bila kes dia tu senang, fakta kes dia pun tidak rumit, jadi fee guaman dia pun murah. Jadi benda-benda ni perlu difahami oleh klien atau bakal-bakal klien, prospek klien bila bertanya, uncle berapa fee guaman yang kau charge ni? So benda ni lah yang paling subjektif yang perlu dijawab. Uncle ndak mau perlu jumpa dulu. Perlu jumpa consultation untuk dengar apa-apa dengan kan? uncle. Barulah uncle boleh tetapkan fee. So yang tadi tu muta'ah tu, the first one is isu dia ialah Nilai. berapa nilai. So kedua apa isu dia? Isu yang kedua, apabila selepas nilai itu adalah macam mana orang mau buat pembuktian terhadap aset-aset yang ada pada pihak lawan. Benda ni merupakan satu isu yang paling berat dan agak mustahil untuk kamu, orang awam, buat tanpa peguam. Sebab bukan senang. Waktu dalam kahwin, senanglah kau minta photostat, apa-apa kan, aset si suami. Kalau sudah cerai, dia tapuk. Confirm dia tapuk. Jadi benda ni, kamu perlukan seorang pengamal perundangan syariah untuk buat siasatan. Dan peguam tu sendiri, dia perlukan mandat, iaitu wakalah pelantikan peguam, untuk membuat siasatan kepada pihak third party. Untuk mengorek balik tu. Yes. Korek balik. Inilah benda kenapa ada kes yang kamu mungkin tidak perlukan peguam, dan ada kes yang kamu tidak boleh buat tanpa peguam. Kamu buat kalah. Benda macam ginilah. Jadi uncle advice, kamu kena pandai memilih kes untuk perlu ada peguam. Uncle faham, ada yang beralasan, saya ni uncle tiada pendapatan, tiada duit, tiada apa. Tapi macam mana mau tuntut harta? Yes. Kalau benda ni kadang-kadang kamu macam begini bah. Kamu berkeinginan untuk pergi ke KL. Adakah kamu boleh bagi alasan kamu tiada duit, so kau tidak beli tiket di AirAsia atau Maska di mau PKL tu mau ambil hadiah lah, contohnya hadiah rumah. Mau hadiah rumah. Bolehkah kamu bagi alasan saya tiada duit, jadi saya tidak dapat rumah tu. Jadi saya tidak dapat lah rumah tu sebab saya tidak duit mau beli tiket. Begitu. So benda ni kamu kena usahakan untuk supaya kamu dapat apa yang kamu hajatkan. Jadi pertama tadi isu dia ialah berapa nilai tu orang susah mau tentukan. Yang kedua adalah macam mana mau buktikan apa yang mau dituntut tu.
Yes, So yang betul. ketiga? Yang ketiga biasanya adalah isu sama ada tuntutan kita itu akan dipersetujui atau tidak Oleh pihak lah. lawan. Oleh pihak lawan. Aha. So benda-benda begini adalah kerja seorang peguam syar'i. Macam mana mau Convince dengan convince, pihak lawan, yakinkan meyakinkan benda ini dia boleh layak untuk diselesaikan melalui persetujuan. itu susah nggak tuh mengikut Sangat-sangat mencabar dan susah. Sebab benda harta, ni, betul? kalaulah kamu tidak ada kata sepakat, bukan senang untuk kamu mendapat satu persetujuan di dalam mendapat hak kamu dalam muta'ah. Jadi sebab tu di dalam tuntutan kamu boleh tuntut berapa banyak saja suka kamu mau. hati mau tuntut kan. Tapi belum tentu diterima oleh seorang hakim. Sebab hakim ni akan menilai berdasarkan fakta dan dokumen yang ada. Ingat, kamu beli cakap kamu ada Ferrari, kalau kamu dah tunjuk kad Bukti. kereta nama kamu, siapa yang akan percaya itu adalah milik kamu? Jadi isu muta'ah tu tadi, isu yang orang selalu akan jumpa ialah pertama nilai tu, kan nilai tu orang tak tahu berapa, Yes. memang susah gila kan orang tahu. Yang second dokumen apa yang perlu disediakan untuk dia sebagai bukti. Dan yang ketiga, dia mampu. Ketiga, Macam mana mau convince orang yang di sebelah yang dituntut tu mau bagi atau tidak. Yes. So okay, sekarang kita cerita pasal the next punya harta pencarian yang paling famous juga kan. Ya, harta pencarian. Okay, so kita punya cara sekarang sama juga. Kita cerita 3 isu utama. Boleh? 3 boleh kah? Boleh. Apa 3 isu utama yang akan timbul bila orang mau buat tuntutan harta pencarian ni? First one is Pertama adalah untuk mendapatkan dokumen harta. okey, harta pencarian tu apa sebenarnya tu? Harta yang boleh dituntut semasa dalam tempoh perkahwinan. Contohnya kalau macam beli rumah tu mesti dibeli dalam tempoh masa perkahwinan. Contoh dia kahwin tahun 2000, rumah tu dibeli 2005, dia bercerai 2010. Okay. So rumah tu boleh dituntut. Betul. Walaupun dia suri rumah. Yes. Masalahnya adalah untuk mendapatkan dokumen rumah tersebut. Okay, so first one, apa isu yang akan timbul yang susah orang mau handle ni? The first one is mendapatkan dokumen pihak lawan terhadap tuntutan harta. sebab selalunya apa? Memang kena tapuk lah. So benda ni dia perlukan seorang yang arif ataupun orang yang biasa buat, selalunya peguam syar'i. Dia akan buat carian, sebab carian ni dia memerlukan kos. Bukan kos saja, ilmu lagi. Yes, sebab benda ni dia tidak simply kita mau dapat dokumen tu daripada pihak lawan. Jadi benda ni perlukan masa juga. Mungkin ada case story Okay. pasal isu ni? Uncle ada satu case story di mana dia melibatkan harta yang berada di Semenanjung. Orang Sabah. Ya, orang Sabah, tapi harta ni berada di Semenanjung sebab waktu tu suami dia ni bekerja di Semenanjung lah. Jadi apabila seorang isteri ni membuat tuntutan harta tersebut, di mana perkara ni yang hanya diketahui adalah alamat rumah saja. Jadi Tapi isteri tahu memang ada benda memang tu. ada sebab dia pernah tinggal rumah tersebut. Jadi adalah agak mustahil kamu mau tuntut rumah tanpa ada sebarang dokumen. Jadi itulah masalah kebiasaannya klien apabila dia membuat tuntutan benda yang tidak berdokumen. Jadi alhamdulillah orang ni berjumpa dengan uncle untuk membuat tuntutan. Apabila kami menyiasat terhadap bekas suami dia ni, asalnya dia cuma tuntut sebiji rumah. Tapi apabila pihak kami berjaya membuat siasatan, dia mempunyai beberapa lagi aset yang lain. Jadi alhamdulillah dia cuma mengimpikan satu, tapi dia dapat 4. Kami berjaya mendapat 4 aset harta yang atas nama suami dia lah. Jadi proses dia tu sudah selesai tak? Sekarang Ataupun ni ongoing dia punya proses, di mana proses sekarang ni dalam proses menunggu tarikh perbicaraan. Oleh kerana sekarang ni KK dalam apa nama dia ni? Ada masalah sikit lah. Ada masalah ni. So kita masih menunggu tarikh perbicaraan yang akan ditetapkan oleh pihak mahkamah. So apa isteri tu rasa bila dia mau tuntut satu je terus dia nampak ada 4?
punyalah gembira kan. Rupanya dia pun terkejut. Dia dah sangka suami dia ni ada harta lagi yang disorok. Sudah habis bayar ya? Benda tu belum habis bayar. Dah kisah lah tu Dah semua kisah. benda. Sebab apa dia macam gini? Harta ni dia boleh dituntut even di dalam tempoh pinjaman. Hutang. Sebab apa? Dia masih ada nilai. Contoh rumah tu, kalau dibeli dulu zaman mungkin 150K, mungkin zaman sekarang harta tu sudah jadi 300K. So mungkin loan masih ada 100K. Ada appreciation tu lah kan. Maksudnya dia akan buat penolakan apa Penilaian. semua tu. Mungkin harta tu ada nilai 100K masa zaman sekarang setelah tolak hutang. So contohlah si isteri ni, kalaulah cakap dia ni tiada sumbangan, dia dapat 1/3. Maksudnya dia masih boleh layak dalam 35 hingga 33 ribu. Maksudnya kan? So bayangkanlah ada beberapa lagi aset yang telah kita perolehi. Sekurang-kurangnya si isteri ni boleh dapatlah more than 100K. Kan? Sekurang-kurangnya adalah duit yang boleh digunakan untuk kelangsungan hidup dia bersama anak-anak. Maksudnya inilah yang perlu orang awam tahu. Jadi suami dia sudah kahwin balik baru. Dua-dua pun belum kahwin baru. Maksudnya dua-dua masih belum berkahwin walaupun sudah bercerai lebih kurang dalam 4 tahun lah. Jadi apalah tapi suami itu tahu sudahlah isteri itu akan menuntut begitu banyak. Tahu, cuma dia tiada lawyer, so dia beranggapan harta itu tidak layak dipohon oleh seorang isteri sebab dia suri rumah. Yes. So uncle tidak ada pula mau explain pihak lawan sebab dia berhak untuk mendapat orang cakap mendapat pembelaan daripada seorang peguam, tapi dia masih enggan lah untuk mendapatkan hikmat peguam. Jadi itu hak dia. Yang mana uncle akan mewakili pihak isteri untuk membuat tuntutan. Yang penting orang tahu walaupun suri rumah, yes, tuntutan masih layak untuk menuntut harta pencerian. Even single cent dia tidak ada memberi sumbangan. Ingat, di dalam undang-undang harta pencarian itu sendiri, usaha tunggal atau usaha bersama itu wujud. Maksudnya, walaupun usaha tunggal daripada pihak suami, isteri masih layak untuk menuntut harta pencarian. Sebab bagi sama isteri itu dia dinilai daripada yang tidak langsung, betul kan, yang betul, menjaga anak, yang menjaga anak, menjaga suami, yes, kasih makan suami, sama juga dengan suami. Mungkin suami jadi surah rumah, isteri jadi pun boleh tuntut sama. Benda ni dia back to back. Ya. So banyak yang tanya uncle, dia cakap, uncle, saya ni surah rumah, adakah saya ni layak untuk menuntut harta pencarian? Suami menuntut harta pencarian. Layak, sebab apa? Kamu isteri yang menjaga rumah, kamu yang jaga isteri. Itu mutual understanding hantar anak kah atau apa, jadi driver dia kah. So kamu layak. So benda ni perlu dibuktikan melalui keterangan kamu dan saksi-saksi. So okay, itu tadi yang first issue yang tadi. Kan harta pencarian ni pertama tadi tu apa yang isu itu? Nilai. Kedua, dokumen. Sekarang kita cerita atas pencarian. Apa isu yang first tadi itu apa? First adalah mencari dokumen harta, pembuktian harta. Kedua, apakah masalah selalu orang akan isu orang akan jumpa bila menuntut atas pencarian ni? Biasanya adalah dokumen. Yang kedua, sama ada harta tu layak dipohon untuk jadikan harta pencarian ataupun tidak. Contohnya macam trip dia layak tapi actually tidak. Kayak apa harta tu? Contohnya harta waris. Kan ingat harta waris. Contohnya macam ini. Macam isteri di dalam perkahwinan, si suami ni mendapat sebidang tanah daripada nenek moyang lah. Nenek moyang lah, keluarga. Di dalam memiliki tanah yang diwarisi itu, isteri menganggap dia ada sumbangan di dalam membuat transaksi. Okay. Memajukan tanah tu? Yes. Itu boleh? Kalau dia cakap ada majukan, tapi apabila dibuktikan tanah tu masih belum dimajukan lah. Tapi dia ada sumbangan di dalam buat MOT Memorandum of Transfer tanah tu. Tapi benda ni lah yang selalu menjadi pertikaian, di mana harta waris yang diperolehi itu tidak layak untuk dituntut sebagai harta pencarian.
Sebab ini benda yang selalu menjadi isu yang menjadi konflik tentang harta pencarian itu Sebab sendiri. diorang trip-trip, diorang boleh tuntut kan? Ya, tapi sebenarnya benda tu tidak boleh dituntut. Jadi benda begini kita kena faham lah. Ada kadang-kadang harta yang dituntut ni bukan penama terhadap si suami itu. Ini benda ni banyak berlaku. Dia tuntut tanah. Tanah tu bukan nama suami dia, tapi actually dalam reality tanah tu suami dia punya, cuma masih nama orang lain. Ataupun kereta. Kereta tu memang semasa dalam perkahwinan, kereta tu isteri sudah pakai bertahun-tahun. Tapi kereta tu penama dia orang lain. Mungkin ada sebab lah, mungkin Ya, sambung loan kan, yes. tak sempat tukar Jadi nama. benda-benda macam gini ni, kamu kena faham, even itu pada hakikatnya adalah harta suami kamu, tapi apabila dalam dokumen, contoh kereta, kad kereta nama orang lain, maka harta tersebut tidak boleh dituntut. Melainkan kamu ada menyimpan satu perjanjian terhadap jual beli kereta tersebut. Isunya sekarang, perjanjian jual beli itu ada di pihak Valid suami. Cuma kita tidak boleh dapat. Jadi itu isu dia. Jadi benda-benda begini menjadi kesukaran kepada pihak isteri untuk mendapatkan dokumen tersebut. Jadi benda ni jadi dia jadi ndak dapat dituntut walaupun betul benda tu harta suami kamu, tapi asalkan dia nama orang lain maka kamu tidak boleh tuntut. So, ada pernah jumpa tak masalah macam gini? Pernah. Di mana kes ni bukan uncle yang lalui, tapi uncle punya kawan, di mana dua-dua ada peguam. Dan yang pihak sebelah ni membuat tuntutan harta yang bukan nama si suami. Uncle mau kasih tahu, peguam sebelah punya best, dia cakap macam gini, saya tidak ada soalan untuk dijawab. Very simple. Dan kes tu telah dimenangi oleh pihak suami. Sebab apa? Tuntutan harta pencarian daripada pihak isteri itu tidak valid kerana harta yang dimaksudkan tu adalah milik orang lain. Mungkin dia trip-trip gitulah batu. Macam contoh yang tadi kan kau cakap tu, kereta dia pakai bertahun-tahun. Betul. Tapi sebenarnya itulah dia punya bukan cerita. Nama dia. Bukan nama dia. So, means kamu isteri ni Hati-hati kena juga. faham dan hati-hati. Seandainya harta itu nama orang lain, maksudnya kamu tidak layak untuk membuat tuntutan harta pencarian. Mungkin lah kalau kau pakai nama orang lain, lepas habis bayar tu terus tukar. Ya, kalau yang itu boleh. Tapi Kalau ada yang berlaku- mau kasih cerita ni, case story ni, dorang buat tuntutan banyak harta ni lebih kurang, kalau uncle dah silap, lebih kurang dalam 6-5 item. Tapi 5 item harta tersebut, tanah, rumah, kereta, semua nama orang lain. Tak boleh lah. Jadi maksudnya dia ada saksi mau kasih tahu itu tanah dia, tapi benda tu kalah juga. Sebab tidak dapat dibuktikan melalui satu perjanjian jual beli. Jadi benda ni amat sukar untuk dibuktikan di mahkamah. Bayangkan waktu kes tersebut, pihak isteri tu membawa beberapa orang saksi lah tentang berlakunya penjualan tanah apa semua. Tapi basically apabila tanah yang dijual tu bukan penama terhadap pihak-pihak tu, dia bukan dianggap sebagai harta sepencarian. So ada lagi ke isu lain, isu ketiga lah, isu lain yang selalu akan timbul bila orang buat tuntutan atas pencarian ni, yang akan menyusahkan lagi proses tu? Biasanya setakat ni yang uncle punya pengalaman itulah. Mungkin bila orang awam buat tuntutan ni, diorang tak faham cara dia tu, cara menuntut tu. Okey. Cara menuntut ni harta, pertama apabila kamu mau cakap tuntut harta pencarian, first kali yang perlu kamu mesti wajib ada adalah dokumen harta yang kamu maksudkan harta pencarian. Ingat, apabila kamu declare itu harta pencarian, pastikan harta itu dibeli atau dimiliki di dalam tempoh perkahwinan kamu. Okey, ada lagi satu isu yang berlaku. Dia begini. Dia memang dalam tempoh perkahwinan, masalah dia dalam sijil nikah dia ni ada berlaku perkahwinan kampung.
Ya itulah gitu kan isu kan. Itu lagi satu isu nih. Dia perkahwinan kampung, tapi dia ndak sahkan perkahwinan kampung dia. So 2 tahun akan datang baru dorang ni nikah balik. Tapi sebenarnya harta tu dimiliki dalam tempoh perkahwinan kampung tu. Perkahwinan kampung. Jadi benda ni pun menjadi kesukaran di mana kamu perlu buktikan perkahwinan kampung ni berlaku. Dapat kan juga? Boleh. Actually, Sebab tapi- apa? Apabila berlaku perkahwinan, ada buat pengesahan, benda tu dianggap hartas pencarian. Isunya sekarang adalah perkahwinan yang kedua tu akan menyebabkan harta tu dibeli bukan dalam tempoh perkahwinan. Benda Oh, isu ni ya. pun jadi timbul. Jadi kamu kena ada seorang peguam untuk kamu dibantu olehnya supaya benda ni valid sebagai hartas pencarian. Professionally lah Yes. kan. Kalau ndak, benda ni kena buat satu-satu. Bila kamu mau tuntut harta tu, kamu kena sahkan dulu perkahwinan yang pertama tu. Ini benda ni yang selalu terjadi. Okey, Okey. jadi banyak tu isu kita cerita tadi. Jadi kalau dalam tuntutan-tuntutan tu kan, mungkin kau boleh cerita kenapa? Kenapa orang mesti menuntut tu? Begini, kamu ada hak untuk buat tuntutan. Tapi kalau kamu tidak tuntut, itu merupakan satu kerugian terhadap diri kamu sendiri. Macam ginilah, kerajaan sediakan BRIM untuk kamu ambil duit tu. Free je. Tapi kamu tidak mau ambil. So, itu merupakan satu kerugian sebab itu hak kamu. Tapi apa yang Uncle mau advise, hak anak kamu wajib tuntut. Walaupun kamu ni memang ada kemampuan. Sebab itu adalah hak si anak. Walaupun suami tak kerja. Yes, sebab apa? Di dalam undang-undang dia tidak cakap suami itu ada kerja baru boleh tuntut nafkah anak. Kalau begitu semualah bapa-bapa orang yang pemalas ni tidak mau kerja. Lainlah kalau dia ni paralyzed ke apa. So, benda ni yang selalu menjadi isu orang luar sana. Dia cakap, alah uncle, macam mana mau tuntut nafkah anak? Ex-suami saya ni tidak ada kerja apa? Pasal tu saya bercerai. So, kalaulah kamu berfikiran Anggapan. demikian, dia ni akan beralasan tidak mau kerja sampai dia mati. Anak ni perlu hidup. Anak ni wujud disebabkan oleh si suami itu juga. So, dia kena bertanggungjawab dengan pembesaran si anak tu. Sebab nafkah anak ni adalah mengikut kemampuan si suami. Kalau bukan suami, keluarga si suami. Dia ada ibu bapa, dia ada adik-beradik. Biar adik-beradik dia tanggung lah. Okey, ada lagi satu. Mungkin pendek lah awak cerita. Dorang cakap, saya sudah pergi minta mahkamah. Mahkamah sudah keluarkan arahan untuk bayar nafkah sekian-sekian. Tapi dia tidak bayar dan dia pun tak tahu je. Tidak apa-apa pun dia bilang. Okey, dalam bab ini, kamu boleh buat satu lagi kes. Benda ni kamu perlukan peguam. Tak boleh buat sendiri. Susah mau buat sendiri. Nama dia penguatkuasaan terhadap perintah ataupun pelaksanaan terhadap perintah. Benda ni boleh dituntut melalui saman penghutang penghakiman. Contohnya nafkah anak, suami itu telah keluar perintah di mana dia perlu bayar contoh RM1,000 untuk 3 orang anak. Tapi suami ini tidak juga bayar-bayar. So, kamu lantik satu peguam untuk membuat tuntutan saman penghutang penghakiman. Kalau dia tidak bayar juga, Kalau dia tidak bayar juga, confirm dia masuk hotel besi. Hotel besi yang Uncle maksudkan adalah penjara. Sekarang ni ngam ni penjara. Kalau di Kedah banyak betul COVID ni. Jadi, kamu boleh buat tuntutan tersebut melalui hikmat peguam syar'i. Banyak yang komen juga pasal perintah yang ada tapi masih juga tidak kena Order aja. bayar. So, sebenarnya kamu dah faham, cara dia adalah membuat satu penguatkuasaan terhadap perintah terdahulu tu melalui saman penghutang penghakiman. Jadi, lantiklah peguam supaya kamu boleh mendapat hak kamu secara hak kamu tu. Maksudnya, dapatlah hak kamu tu melalui hikmat peguam tu. Jadi Uncle harap Uncle punya sharing pada kali ini dapat membuka minda kamu lagi. Orang cakap dia ada ting tu kan yang baru kamu tahu kan. So untuk mendapatkan lebih detail, kamu boleh directly jumpa Uncle lah. Okay, boleh WhatsApp Uncle
macam mana untuk dapatkan consultation kan secara eksklusif lah. So okay, thank you very much. Mhm. Yang baik tu semua daripada Allah, yang tidak baik tu semua daripada kami. So minta maaf kalau ada yang tersasul bahasa, Mhm. kan? So Ya. kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa bahagia. Bye. Okay, bye.